Alhamdulillah kita sampai ke sesi penghujung penghujung untuk kita seal the training kita. Jadi basically training kita ni banyak bergantung kepada tadilah personal development, dan more spesifik ialah kemampuan kita untuk pisahkan sedikit kita punya dengan phone basically lah. So for me that's very important message Silap sini. Okey. Okey, kerana apa tau? Kerana kita ada benda-benda ni kat depan ni. Ni sikap kita Kita ada punya action. Action kita action. Dan sebelum tu kita ada attitude. Sebelum tu motivation, inspiration dan filosofi yang kita ada. Kan? Dan semua ni biasanya kita tak sempat. Tak sempat untuk mencari inspirasi. Tak sempat untuk mencari motivasi. Kan? Dan tak sempat untuk fikir pasal attitude kita. We don't have time for all this. Kan? So starting of change if give attention to the basic principle of life. Betul tak? Okey, nanti kita tahu di sini. Okey. Jadi sekarang ni cabaran kita sebenarnya ialah pada masa. Jadi kita ataupun kita panggil cabaran term yang biasa lagi ialah panggil apa? Masalah. Betul tak? Masalah. Our problem. Tapi Malay dalam menggunakan perkataan istilah, orang Melayu sini menang. Dia hebat. Dia guna masalah. Kan? So apa punca masalah? Apa punca segala masalah pada hari ini? Kan? Antaranya ialah masalah. Kan? Punca pada masalah ni antaranya ialah masalah. Kan? Kan? Masalah. Tu dia punya problem dia. Jadi the bunch of the life, kan? Hiccup, life problem actually. Orang Melayu dia hebat. Dia guna kata masalah. Jadi jawapan sebenar ialah pada masalah. Kan? Kita tak sempat nak belajar. Tak sempat menghargai. Tak sempat melafazkan kata-kata kasih dan sayang. Betul tak? Tak sempat nak kata-kata baik, asyik mengutuk je. Kan? Tak sempat bagi salam. Tak sempat nak menyapa. Kan? Tak sempat nak puji anak. Kan? Semuanya. Garang, kata Azri, garang. Kan? Tak sempat memanja dengan isteri dan suami. Banyak tak sempat. Masalah. Kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kan? Kata Hamka, kalau orang memahami ayat ini sudah cukup untuk menghayati menjadi seorang yang soleh atas dunia ni. Kan? Tengok tu. Ni apa dia? Kalau cari gambar ni tak jumpa macam ni cari tak jumpa sebab gambar ni ditampal dengan wal asri. Kan? Gambar ni asalnya macam ni tangga. Dekat tangga ni ada satu gambar orang yang tengah merangkak naik tangga tu. Dengan gaya yang tersendiri lah. Dan saya tutup gambar ni dengan surah wal asri ni. Demi masa, kan? Tadi ni Ustaz Iqbal akan hurai lain kali. Dia start dengan innal insana lafi khusr. Kan? Sesungguhnya insan itu semuanya dalam kerugian. Ni kaedah bahasa Arab kan. Dia kata bila banyak sangat bila nampak gelap semua ni dalam apa? Kita kata kegelapan. Ada tak cahaya? Ada, tapi tak nampak sebab gelap tu banyak sangat. Kan? Manusia ni ada tak yang tak rugi? Ada, tapi banyak sangat yang rugi. Mungkin 99.99%. Jadi kalau salah dia guna innal insana lafi, benar-benar dalam kerugian. Illa, kecuali macam ni.
So kita punya problem ialah masa. Kan? Pertama ialah masa. Tapi rahsianya tidak berhenti di situ. Kan? Okey. Masa. Demi masa dan kesibukan. Kan? Semua pada hari ni orang banyak kata saya sibuk. Setuju? Siapa dalam dewan ni tak sibuk? Dia tak sibuk, relax. I'm relax. Siapa cakap sibuk? Saya tak sibuk. I feel relax. Ada tak? Kadang-kadang kita nak menghargai dia, kan? Tak apa, kan? Ada tak relax? Kalau ada, kan? Ada orang relax tak? Ada tak orang relax? Setakat ni orang relax antaranya ialah orang gila. Betul tak? Orang gila yang jalan-jalan tu dia tak sibuk. Relax. Dia menghayati kehidupan ini sepenuhnya. Relax. Kan? Relax. Kan? Dekat rumah saya ada beberapa orang. Kan? Yang bukan, dia tak kacau orang kan? Tak kacau orang. Ada seorang pakcik tu dia pakai kasut besar. Kasut yang macam kasut bot kan? Kasut berat tu. Dan pakai seluar, tak pakai baju. Dia jalan macam tu. Jalan keliling kampung jalan. Jalan-jalan pada singgah kedai, orang bagi makan. Pergi singgah kedai, orang belanja makan. Kan? Seorang. Seorang lagi tu dia macam tu jalan sambung lagi sambung. Dia kaya sambung. Dia kaya sambung pula. Lepas tu dia jumpa kita, minta zakat. Minta zakat. Dia tahu dia layak terima zakat. Kan? Saya bagi zakat. Dia tak pernah question berapa kita bagi dia. Dulu saya bagi dia RM5. Tapi saya nampak ramai orang bagi dia. Sebab saya suka bagi saya RM2 je saya bagi dia. Kan? Sebab saya nampak ramai yang bagi dia. Dia kan, apa banyak duit dia kan? Saya bagi dia RM2 je. So, yang lain saya bagi tempat lain lah pula. Kan? Maknanya saya nampak dia memang tak sibuk. Relax. Jadi kalau you tak sibuk, kemungkinan besar there's something wrong with your life. Kan? Kebanyakan orang akan sibuk. Okey. Jadi kita berdepan dengan bila sibuk ni dah apa dia? Kita ada krisis antara masa dan tugas. Tak? Time and task. Kan? Time and task. Tak? Ni masa kita ada input kan? Time and place. Kan? Saya maksud time and place because dalam teori physics, masa tidak boleh dipisahkan dengan ruang. Time and space. Tapi sebenarnya time je lah kan? Time. Sebab pada mana-mana masa, kita mesti berada pada tempat tertentu tu tak? Anytime, contohnya saya sebut, pukul 7 pagi tadi. Kat mana? Ada tak orang tak ada tempat? Pukul 7 pagi tak ada tempat saja. Pukul 5 pagi tadi kat mana? So every time come with space. Kan? Kerana manusia terikat dengan masa dan tempat. Kecuali Allah Ta'ala saja. Tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan tempat. Kita always terikat dengan masa dan tempat. Okay, kemudian task. Banyak task kita. Work, family, personal, community. Sedar tak sedar, antara benda yang paling banyak kita spend time ialah kerja. Betul tak? Betul. Try kira. Kita spend time kat kerja berapa jam sehari? Berapa jam? Termasuk perjalanan kan? Termasuk perjalanan. Paling cepat macam saya sendiri kan, datang pukul 8 AM sampai pukul 6 PM. Ni paling cepat saya lah. Setengah jam perjalanan. Sup kan. Naik buruk kan, laju sikit. Berapa jam ni? Yang ni pun dah ambil masa selama 10 jam. 10 jam. Kan? Ni kerja, work. Lepas tu tidur. Tidur sleep. Sleep paling banyak berapa jam sleep? Kan? Sleep ni 8 jam. Oh, bagus. Kan? Sleep ni memang Allah malam dah. Tapi banyak kalau tengok saintis-saintis dia sebut kita perlu tidur paling kurang 6 jam. Kan? 6 jam. 6 jam ada 7 jam. Kan? Dia bagi dia paling kurang 6 atau 7 jam. Tapi saya semalam pun tak sempat tidur 6 jam je. Sebab saya buat ni slide ni. Tidur pukul 1, lepas tu tak lena tidur. Asyik semua jalan dalam kepala otak saya, jalan kan. Pukul 2 saya ingat baru lelap. Dari pukul 2 sampai pukul 6 saya bangun, 4 jam saja. So totally not enough sleep. Kan? Tapi boleh tahan lagi lah. So normally memang macam Ustaz Mahfuz semua ni kan, pejuang-pejuang ni, biasa tidur kita orang memang tak cukup. Memang biasanya 4 jam is good enough. Ada yang 3 jam kan.
So nasib baiklah kita alhamdulillah lebih kesihatan. Tapi sekarang ni saya nak tambah sikit sebab umur dah lebih sikit, so tidur dah lebih sikit. Hadri buat berjam tidur. Kan? Basically kalau lagi banyak lagi bagus lah kan. Maknanya 8 kan. Lagi bagus. So kita masih lagi champion pada kerja. Walaupun tidur tu panjang tapi kerja kita masih lagi 10 jam. You invest 10 hours kan per day for at least 5 days. Okay? 5 days. Okay. Lepas tu tapi yang kerja senang je, kerja senang, kerja sedang. Yang ni tolak perjalanan Yang sebenar tolak jadi tinggal 9 jam kan? 9 jam. 9 jam kali dengan 5. Ni ialah 45. Ni ialah yang puasa, yang puasa kan? Yang datang sini puasa. Maknanya dia tak breakfast, dia tak lunch, tak minum petang kan? So dia ialah sebanyak 9 jam. Ya. Tapi kita bagi rehat dah. Rehat tu tak kira lah. Rehat semua kenyang. Semua rehat kan? Orang putih pun rehat. Elon Musk pun rehat kan? Macam Elon Musk rehat pendek kan? So solat tu masuk dalam sini. Tapi kalau kita ambil yang sederhana ialah berapa? 7 jam lah kan? Betul boleh? 7 jam 7 jam darab dengan apa tu? 5 sama dengan 35 jam. So macam kerja kita sebenarnya ialah sebanyak 35 jam seminggu kalau kita betul-betul kerja. Kan? Betul-betul kerja. Kan? Elon Musk punya company dia kata the worker should at least work 40, 50 hour up to 100 hours per week. 100 jam seminggu dia kata. Macam mana dapat 100 jam seminggu Berapa kali 1 jam seminggu? Kalau ni kita 45 kan, dia kata 40, 50 and up to 100 hours per weeks. Kalau 100 jam seminggu berapa jam hari dia kerja? Saya kira? Matematik saya kira berapa jam per kalau dia biasa dia kerja 6 hari seminggu. 6 day per week. Berapa jam? Saya kira. Tak ada. Okey, kita tak ada. Ni Akmal kita benarkan. Tengok saya kira purata berapa jam hari tu? 100 bagi 6. 16 jam? Lebih? Ni gila ni kan? Kan? Tapi maksudnya tak ada lah, tak payahlah kan kita kan? Tak payah. I think nobody here ada cita-cita nak kerja 100 jam seminggu. Kan? Kecuali you berhenti kerja sini jadi usahawan. Buka bisnes kan? You henyaklah sampai lunyai. Kan? Buat 100 jam seminggu because you have to set up your company, survival of your company. Betul tak? Tapi kalau sekarang kerja company orang lain, biasanya nobody will work for the 100 hours per week kan. Tu kerja gila and then you get paid for that. Elon Musk dia kata I don't encourage people to work that hard. Kan? Because you will get pain. Mentally pain, physically pain, emotionally pain. Kan? Very painful. Yeah? Okay. So idea sini ialah okay, bayangkan gini bayangkan apa yang kita buat hari ni kita recorded dalam maknanya kita ada berapa kita training? Start berapa tadi? Pukul 9. 9 training. Okay, lepas tu pukul 9:05 tengok phone pertama kali. Lepas tu tengok phone 2 minit. Lepas tu dengar adik saya cakap, lepas tengok phone pula 3 minit kan. Bayangkan tu record semua you punya aktiviti tu. Ada? So kita dapat apa? Kita akan dapat bentuk dia macam mana? Pertama tadi kata 9. Lepas tu kita buat apa dia? Untuk 40 minit. 10 minit. Kita buat apa dia? Kita datang ni. Lepas tu pukul 9.05 buat apa? 9.15 buat apa? 9.30 buat apa? Bayangkan kita boleh rekod semua data kita. Data-data kita menguruskan masa. Lepas tu kita boleh analyze. So kita gunakan konsep big data. Big data kan? Kita analyze, kita boleh dapat berapa masa kita
berapa masa kita kerja, berapa masa kita makan, berapa jam kita persiapan diri, berapa jam kita duduk dengan kawan sebagainya kan. Ni big data punya analyze. Tapi kita boleh buat tak benda ni? Tak ada, kita ada device yang boleh detect benda tu kan. Semua detect apa yang kita buat pada tiap masa kan. Jadi that's why saya buat buku ni. Jadi bagi saya ada satu perkara yang kita boleh tengok ialah kita kena ada make sense our time. Apa masa yang kita gunakan? Full time kan. Kita kena kira masa kita. Ke mana kita habiskan masa. Barulah kita betul-betul serius tentang masa kita. Okay, next. Okay, so isunya adalah don't have time How to get more time? Pertama ni dah work extra hours. Daripada 35 jam tambah kepada 40 jam, 50 jam, 60 jam ikut kemampuan Yang kedua ialah kurangkan masa untuk benda-benda lain. Kurangkan masa. Contohnya kita marking paper. Marking paper kan, berapa jam you marking paper? Berapa you speed marking paper? Do you calculate that? Kan? Jadi contohnya marking paper katakan untuk 20 orang pelajar. Mungkin ambil masa 2 jam. Cukup? 20 orang pelajar marking paper, berapa lama biasanya? 3 jam. Kan? 3 jam kan? Jadi kita kurangkan sikit. Kan? Kita lajukan sikit, so kita boleh kurangkan. Ataupun kita neglect certain task. Setengah-setengah benda kita buang. Kan? Contohnya pada hari ni kita ada training, kita tak datang training. Kita duduk kat office, kita marking paper. Contohnya lah. Kalau boleh. So kita miss something, kita do other thing. Kan? Macam semalam. Semalam saya sebenarnya ada 4 program semalam. Tapi petang saya dah mengantuk, saya tidur. So saya miss another program, saya ambil masa untuk tidur. I change my time. Betul tak? Kalau saya pergi semua 4 program tu, saya tak ada masa malam tu nak siapkan slide saya. So kalau I know I have another 2 hours to complete my slide. So saya bayarkan saya kena buat pukul 10 sampai pukul 12 slide saya. Jadi saya terpaksa tengah hari saya tidur sikit. So saya miss satu program, saya tidur. Lepas tu saya petang saya pergi program. Maghrib saya pergi program sampai ke pukul 10 malam. Saya balik buat kerja 2 jam. So you have the sense of analysing your time. Otherwise masa dia akan berlalu begitu saja. Okay. So, kita go skip pada time management. Okay. This is a very terrible topic, time management. Dan saya saya belajar benda ni lama, memang saya minat motivasi. Tapi akhirnya, ada seorang beritahu saya, stop manage time. You cannot manage time. You just let go your time. Saya ingat bad extreme. Kata bad extreme. Tapi saya ambil pendekatan manage juga. Tapi dengan pendekatan lain. You cannot manage your time per se. Tapi kena buang juga benda-benda lain. Betul tak? Sama begini ya. Siapa rumah dia ada banyak barang. Banyak barang rumah dia. Kan? Bilik penuh lah. Kat store penuh barang. Almari banyak. Souvenir banyak. Hamper banyak. Pinggan banyak. Bantal banyak, toto banyak. Ada tak banyak tu? Dulu masa pindah masuk rumah, sikit barang, sekarang dah banyak barang, betul tak? Katakan satu bilik tu, you buat dah penuh barang. How to manage this? Cara terbaik bukan menyusun, betul tak? The best way is not susun benda tu. Kalau susun, memang tak tersusun. Bila susun, dia masuk balik. Susun masuk balik tau. Jadi cara terbaik ialah kita kena buang sebahagiannya. Kan? Itu memang ada idea lah. Okay. Okay, I stop at there. Okay, kita profile. Okay, jadi biasanya bila time management ni, orang akan buat approach. Satu approach yang paling glamour ialah, bukan ni sebenarnya. Bukan ni ni saya tunjuk Ini nama dia time blocking atau time boxing. Tapi biasanya yang paling glamour orang buat apa dia? To-do list. Tak? To-do list ni dia akan buat, hari ni nak buat apa? Atau pagi ni nak buat apa? Okay, pertama, kedua, ketiga. Tak? To-do list. Betul? Kan? Apa maksudnya ni? To-do list maksudnya ialah benda yang kita nak buat.
Tapi bukan sekadar nak buat, sebenarnya nak siapkan. Tak, kita nak siap benda tu je. For example, hari ni marking paper ni sebanyak separuh. Hari ni buat dokumen selama sebanyak satu bab kan. Jadi biasanya dia akan setkan tu. So to do list ni dianggap sebagai satu kaedah yang paling klasik lah dalam time management. Orang senaraikan benda dia buat apa. So the better way ialah dia mesti combine dengan time block ataupun time boxing. Kan? Maksudnya benda ni dia kena masuk dalam sini. Kan? For example hari ni hari ni hari apa hari ni? Hari ni ialah kita sini kan, Monday. Start pukul apa tadi? 9. 9 ni kan? Boleh? Pukul 9 ni buat kotak sini 9 sampai pukul 1 kan? Box sini apa dia? Kan? Yang tu kita dah boxkan dia untuk training. 9 sampai pukul 1. Itu masuk time boxing. Kan? Dan maksud yang kedua ialah kita blokkan masa tu kan dengan sepenuhnya buat untuk training. Ada maksud dia? Maksud jangan buat benda lain. Only one thing, training saja. That's why saya kata tadi jangan tengok phone. Kalau tengok phone maknanya tengok phone training. Akhirnya you are not concentrate on the training 100%. Lebih-lebih lagi meeting. Meeting 2 jam tapi sambil-sambil tengok phone. So apa dapat? Habuk pun tak dapat. Okay. So why? Okay, kita pergi depan lagi. Okay, sebab dalam kes ni, tadi kan, kita sebut training. Training. Ni training 100%. Maksud training 100% maksudnya kita datang sini untuk training. Bukan hanya dengar. Di mana you kenal orang baru. Kenal orang baru. Kita bermesra. Maksudnya kita nak tengok kawan kita macam mana buat. Berkenalan baru. Betul tak? Mana kita all is about training. Phone ni tengok agent je lah. Kalau ada agent tengok. Tapi kita simpan dulu sebab kita nak fokus pada training. Kan? Maksudnya training. Masa lain, blok lain, ni marking paper. Ni apa dia? Buat SIM. Ni apa dia? Esok apa dia? Marking paper lagi. Lepas tu mesyuarat kluster. Betul tak? Banyak benda. Too many things we want to do. Kan? Macam semalam. Saya main blok pukul 6 petang sampai pukul 10 malam. Ada event. Event tu juga bersama dengan adun. Saya punya adun tempat saya. So saya memang saya immerse dengan suasana tu. Jumpa kawan baru. Berapa orang saya jumpa? Ada kawan saya yang sakit lama dah. Tapi tak pernah baru jumpa semalam balik. Kita tanya khabar. Ada yang buat tu, ada yang buat bisnes. Perkenalan dengan tazkirah. Kan? Sembahyang solat berjemaah. Solat hajat, tahlil kan. Semua tu. Dan makan. Makan lah. Kan? Makan. Mana all the program dari 6 petang sampai 10 malam. Fully on the satu program. Kan? Lepas tu saya ada buku catatan saya menulis juga apa benda-benda yang plan for the future. Macam mana nak bantu YB kan contohnya kan. I have my notes also to think about that. Tapi full time only for that event. Itu masuk time blocks. Okay, bayangkan kalau orang tu dia training kan dah jadi 70%, lepas tu dia marking paper katakan. Marking paper. Kan? Contoh yang kita benarkanlah. Hari ni siapa yang banyak paper, boleh bawa paper datang sini. Kan? Bawa paper datang sini sambil-sambil dengar sambil marking paper. Kalau kita benarkan apa yang berlaku? Yang berlaku ialah sebagai fenomena ialah fenomena ni. Multitasking. Maksud kita buat dua benda satu masa. Kan? Kita dengar seminar, lepas tu kita marking paper. Kan? Kita buat multitasking ni kita rasa okey. Kan? Because kita biasa buat. Kita memandu sambil bercakap. Betul tak? Memandu sambil dengar radio. Boleh tak? Boleh? Fine. Kita tengok phone sambil layan anak. Boleh? Betul tak? Kita makan sambil tengok video. Boleh? Betul tak? So what's the problem? Apa problem multitasking ni? What's the problem? Kita rasa okey kan? Okey. Tapi otak kita ni sebenarnya dia function untuk satu benda saja. One.
So kalau kita multitask, sebenarnya apa dia buat? Dia akan tukar-tukar. Dia akan semacam dia memandu, lepas tu kita sambang. Mandu, sembang. Betul tak? Tiba-tiba orang tanya kita, limit kalkulus X tolak Y, kuasa 2 tolak 3 berapa? Kita pun tak boleh lah. Berarti saya tak? Kita pun kena fokus. Sebab apa? Sebab bila tough question kan, kita kena stop. Stop benda tu untuk fikirkan benda tu. Kan? Maksudnya ialah multitasking kita ni, ialah kita boleh multitask tapi dia ambil cost. Switching cost. Untuk satu task lain. Betul tak? Kita tukar. Macam kita ni lah, kita buat file, kita buka file. Bila kita nak buat benda lain, kita kena buka file lain pula. Betul tak? Katakan macam Sairah, dia buat MQA. Sambil marking paper, kan? MQA banyak file tu lah, buka file MQA, file standard program, file apa tu, kelulusan program dia buka semua kan, tu tak? Untuk type dokumen. Lepas tu, dia tutup kejap, lepas tu marking paper pula. Tengok skema, tengok paper, tu tak? You have to shift antara dua benda ni. So this is creating the cost. Nama dia switching cost. Ya. Switching cost ni kajian menunjukkan pertama sekali apa dia? Dia melambatkan slower 40% of our task. For example, marking paper. Marking paper sambil tengok TV. Kalau sepatutnya marking paper tu boleh siap dalam masa 2 jam, sebab sambil tengok TV, siap juga. Tapi 3 jam. Kan? Mana 40% more than the focus time. Yang kedua, dia akan menjadi mengurangkan kecerdikan kita. Orang yang banyak multitask, for example dia kaji MBA degree, MBA kan, dia punya level intelligence drop until the standard 6 pada level 6. Otak dia tu, kemampuan dia berfikir turun sampai level 6. Orang yang terlalu banyak sibuk dengan multitask ni. Dia punya ketajaman berfikir, kedalaman berfikir drop. Walaupun dia MBA tapi drop sampai darjah 6. This is research. Dan bila orang kerja, kita nak shift satu kerja lain, sebenarnya kita masa 23 minit untuk kita clearkan all the memories, all the file bagi kerja pertama sebenarnya. That's why dia cadangkan untuk kita besarkan time block kita tu. Ada? Maknanya besar sikit lah. Jangan terlalu pendek. For example, 1 jam, 2 jam, lepas tu buat benda lain pula. Sebab kita nak fokus benda tu, kita dah buka semua file kan. Otak kita buka file tu, lepas tu kita buat, lepas tu tutup file tu buat benda lain pula. Kan? Okay. So selalunya, apa yang mencelah ni? Antara ni, masuk-masuk ni. Tengok phone tu dah. Dia rasa okey, kan? Tapi dia tengok phone sekejap tu, satu task. Satu task yang interrupt kita punya task sekarang. Dan dia ni lah efek dia. Dia tak semena-mena, dia jadi satu multitasking yang asing. Betul tak? Kita marking paper, kan? Lepas tu tengok phone. Marking paper tengok phone. So kita dua kerja sebenarnya kita kena buat. Marking paper plus tengok phone. Kan? So macam mana kita nak control tu? So isunya ialah sekarang ni, phone tadi tu bukan setakat pada kuantiti total time, tapi juga pada frekuensi. Kekerapan kita tengok phone. Kan? Jadi, tak? Maksudnya ialah kalau kita nak betul-betul, kita boleh tengok phone tapi manage. Kalau apa je marking paper 2 jam, tengok phone setengah jam. Kan? Lepas tu marking paper pula 2 jam, tengok phone setengah jam. Rather than marking paper 10 minit, tengok phone 2 minit. 10 minit, 2 minit. 10 minit, 2 minit. Kan? Tu ialah highly distracted. Kan? Kalau tak percaya, try buat. Kan? Terutama you go to high level thinking. Nak tulis novel, nak buat analisis, nak buat research. Normally orang macam ni, dia dah memang tak ada Tak ada memang tak ada. Tak ada pun betul tak? Orang yang buat research, orang yang buat thinking, nak buat novel, buat skrip drama. Ada tak sempat dia buat skrip drama kejap, tengok phone. Drama kejap apa? No. Something yang ni intense thinking, biasanya dia tak akan masa untuk berbual pun tak. Kan? Dan yang ni, bukan phone saja saya bukan phone saja. Maksudnya semua benda. Sembang, tengok apa dia soal khabar, tengok video, semua benda tu dia akan jadi multitasking kalau kita buat dua benda serentak. Jadi try the best to get only one thing at one time. Kan mencabarlah. Coba pengalaman saya sendiri bersembang dengan tengok phone lebih distract tengok phone, betul tak? Sembang dia orang sama macam Sarah kan. Tiba-tiba Noli tegur dia. Apa yang tegur? Dia boleh expect tak boleh tegur? Boleh kan?
Dia biasa tahun ni sembang pasal apa dia? Pasal kek, mungkin pasal makan tengah hari, betul tak? So dia benda teguran tu kita dah boleh agak dah, biasa. So it's a light, Tapi kalau tengok phone, sometimes ada tanah runtuh. 50 orang mati. Kapal terbang keluar daripada bumi. Betul tak? Maka kita pun terkejut, teremosi. Lepas tu akan drag lagi, betul tak? Kan? Okey. Ada lagi? Okey. So ceritanya adalah bila time management actually bukannya semata-mata kita nak bagikan masa. Tapi bila kita over distracted, sebenarnya kita hilang apa dia? Kita hilang attention. Ni bukan time. Hilang attention. Kita lost, sebenarnya bukan time saja, bukan time. Tapi sebenarnya kita lost attention. Kan? Perhatian. Berapa ramai ni contohnya kita tanya dia tak boleh bagi perhatian. Blur je otak. Sebab apa? Bukan setakat dia ni tengok tengok. Kita nak result tu tak? Kita perlukan action, betul tak? Kita perlukan fokus ataupun time tapi kita lebih awal perlukan attention. Kalau attention kita boleh bagi kan? Macam mana you nak apa ni give time to do something? Tak boleh fikir pun benda tu, tak boleh bagi perhatian. Kan cikgu cakap murid-murid kan, blur je. Sebab apa? Cannot focus. Tak boleh bagi attention. Otak ingat benda lain, betul tak? Tu kita perlu bagi ruang masa untuk kita kosongkan masa untuk kita attention. Okey. Ni saya punya wife tambah. Dia kata preparation sebelum tu. Okey, tambahlah senyaklah dia kan. Betul juga Mana sebelum kita bagi attention kita kena preparation. Contoh tadi kan, kita nak attention. Nak bagi attention pada kita punya program ni, apa kita buat? Kita buat preparation, bawa envelope. Kan? Bawa envelope. Lepas tu full envelope. Jadi kita dapatlah apa ni? Preparation, for attention, for focus, for action, for result. Kan? Jadi betul juga Jadi dia kata preparation dulu kan. So saya tambahlah. This is come from discussion, from feedback, whatever. Kan? So kalau kita serius betul-betul nak buat sesuatu, kita mestilah control masa kita tengok phone tu. Control kan. Supaya kita ada banyak masa untuk kita balik belakang balik. Okay, jeng. Kita balik. Ni kan. Motivation, inspiration dan filosofi. Seperti inspiration ni. Kan, saya macam sekarang saya tengok Noli kan, Noli nampak sungguh serius tengok. Serius. Lain tu, saya nampak dia lain. Macam mana dia boleh, saya tak sure, mungkin dia lama tak tengok phone kan. So attention dia very powerful kan. Dia punya kan, penghayatan dia. Kan, jadi maksudnya saya terinspirasi dengan sikap dia. It's called inspiration. Kan, Amir tadi kan, dah bincang gaya dia kan. Azri, lain macam. All this you only can detect that by apa dia? Kalau otak you free. Kalau otak dah penuh dengan maklumat, stimulation, you cannot appreciate this. You cannot see the beauty happen in the whole life. Betul? Ini bukan chi ni. Ini bukan chi. Ini ialah inspiration. Kan? Gaya senyum. Kan? Yang ustaz walaupun dia lain macam dia duduk situ. Tapi lain macam. All this I only can appreciate kalau saya ada otak yang boleh beri perhatian. Kan? For what your action. Kan? Jadi, actually we are struggling not only time, but sebenarnya apa dia? Attention, ability to attend the environment, the task kan. Ini saya kata tadi kan, saya bagi tadi first assignment kan. Pernah saya bagi assignment kepada tempat-tempat lain kan. Saya sebut dah. After 2 days, the assignment, simple assignment not coming back to me. What happened? Dia tak bagi perhatian pun. Cannot give attention to what it is. What is the assignment? Bila nak kena hantar? Apa nak kena buat? You cannot give attention for that. So how to think? How to do? Tak boleh. Perhatian pun tak boleh bagi. Kan? Perhatian tak boleh bagi kan? Kan? Kadang-kadang cakap ni, cakap anak kita. Okey, anak pergi tolong gosok baju. Kan? Dia blur tanya. Gosok baju dah? Tak dengar pun, betul tak? Sebab ketika tu dia tak bagi perhatian.
Kan? So kita kena get attention first and then baru dia ada get, understand, get think, get done, and get doing dan get done. Tu. So it's very simple. Sound simple, tapi nak buat perlukan pengamanan. That's why this a time management ataupun kita panggil attention management is a pain management. Pain management. Kan? Maknanya menguruskan kesakitan. You have to sakit nak lepaskan phone, nak reschedule phone. And sometimes terlibat dengan kerja-kerja ni kerja-kerja apa ni? Yang memang budaya kawan-kawan kita ni yang memang selalu call satu pasal kan, bukan call lah kan. So WhatsApp, so you identify the group, can manage. Macam saya sekarang ni kan, pagi biasa saya tak tengok phone, macam saya tahu fit urgent tu yang saya tengok. Only that thing I tengok, yang lain saya biarkan dulu. Petang baru kita tengok. Okay, next lagi time block. Apa lagi cerita lagi Okay, so the formula kita ni antaranya lah ni apa ni? Time. Ni fokus. Tapi semua ni apa dia? Hiddennya ialah attention. Kan? Lepas tu ini ialah C apa dia? Competency. Competency dia betul tak? Orang yang competent dia akan buat kerja lebih cepat. Tapi nak competency ni kena banyak buat kerja, kena banyak belajar, banyak praktis baru kita competent. Betul tak? You need more time to be competent. More practice. Macam David Beckham, macam Ronaldo, semua tu pandai menyepak, bukan hanya bakat, tapi dia practice. They give more time to practice. Dan dia more time to attend, more time to think, more time to design. Okay. Okay, tengok ni macam ni. So saya buat ni level sini ialah basically kita punya screen time dua pertama kali total screen time. Yang ni kita senang kira kan. Tinggi, sederhana, rendah. Ni tak ada orang kat sini Ada orang kat sini tak? Tak ada kan? Maknanya you are very addicted to the phone sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam tengok phone malam-malam. Tak ada. I don't. People, biasanya kita orang apa ni? Who am I as a lecturer, scholar sini tak ada kat sini. Yang biasa kat sini biasanya apa? Remaja kan? Orang kerja grab food ke kan? Dia malam-malam dia duduk main apa tu? Tengok live sana live sini sampai pukul 2 pagi baru tidur. Kan? Lepas tu pula kekerapan, frekuensi check phone pun sangat tinggi. Asyik-asyik phone kan. Ni yang tahap yang melampau ni. Tahap ni. Yang sederhana total time dah sederhana sini. Yang rendah adalah low sini. Tapi sini yang penting saya ingat frekuensi ni penting. Frekuensi dia akan menentukan macam mana kita nak manage kita punya time. Macam saya kat rumah kan, kadang saya tengok, saya suka tengok YouTube, saya tak suka tengok TikTok, ke too short, kan, saya tengok belajar di YouTube kan, kadang-kadang saya kata, itu dah terlekat dengan phone tu, saya kata bukan, saya dah plan, malam ni kan, pukul 9 sampai pukul 10, tengok phone, 1 jam, saya layan Azzy Walter, kan, layan apa ni, my motivator tu, layan tengok, layan isu politik semasa, because I also need that, tapi saya dah set dah, masa tu saya nak tengok phone, termasuklah main Duolingo. You know Duolingo? Siapa sini guna ada Duolingo? Learn language. The most popular learning language platform is a Duolingo. Tahu? Jena. Dah dengar kan? Duolingo. So saya sekarang dah sampai ke dipanggil Diamond League. League yang paling tinggi sekali kan? Dah hampir 5 minggu dah kat situ. Kan? Tapi saya bukan main seorang. Suruh anak saya main sekali. Jadi jimat masa aku kan. Kan share saya belajar bahasa Mandarin, ada saya bahasa Arab, ada bahasa Inggeris kan, rasa okey pakai iPhone, jadi saya dapat makan banyak lah kan, makan banyak, so dapat kekal top liga kan. So kita share because I cannot afford too much of time kan. Kan okey. Dan last sekali bila kita dapat control kita punya komitmen, attention, time, task sebagainya, kita akan dapati kita akan ada small daily progress. Kan? Jadi isunya macam katakan kita ada jadual kelas 14 kan. Kalau salah betulkan kita ada daripada 8.30 sampai apa ni?
Banyak kan? Okey, katakan ni kita punya kelas kita kan. Kita punya kelas kita. Sini kita punya kelas kan. Ni kelas Lepas tu kita ada gap 1 jam, ada kelas lagi 2 jam. Ni kelas lagi. Lepas tu ada gap 3 jam. Lepas tu nak balik sejam lagi. Ni balik balik. Okay, nak balik ni ada kelas juga ni, kelas juga. Kelas. Jadi ni ialah kosong. Mana yang kosong sekarang ni? Sini kosong ni. Kosong ni. Kosong. Jadi sekarang ni staff kata kita perlu ada 1 hari kosong. At least separuh hari untuk kita buat SIM. That's right. Kan? That's right. Kan kita cuba buat pula kan. Cuba buat untuk masa short ni kita cuba buat one update. Tapi realitinya bila kita buka semesta kita memang tak dapat macam tu. Kita akan ada macam ni saja. So, isunya apa kita nak buat kat sini? Apa yang kita buat kat tengah ni? Apa kita buat biasanya? Kelas 2 jam, lepas tu 2 jam lah. Apa kita buat sini? Dekat. Breakfast dah siap dah breakfast. Kita dah bagi datang kata breakfast ni Kita ada breakfast siap. Apa kita buat ini? Apa lagi kita buat healing nama dia. Kan? Tak. We put healing there. Kan? Tapi apa aktiviti healing kita soalnya apa dia? So sebelum ni kita panggil healing, kita tengok filem Korea pun ada, kan? Tengok TikTok pun ada, Facebook pun ada. Yang kita panggil healing, that's healing. Actually that's by understanding the concept multitasking, that's not healing. That's menyemak lagi otak kita, we have no rest. And then give more stimulus to our brain. So kita akan penat, lagi penat. Betul kita buat? Kita healing lagi kat sini pula. Healing lagi, kan? Healing lagi, penat, healing lagi. Tapi semua yang kita buat tu bukan healing sebenarnya. Kita memenatkan lagi otak kita dengan overstimulate banyak macam benda. Kan? Macam tadi Hadri kan, apa dia buat? Apa dia buat tadi masa you all masa break akan keluar? Dia tidur. Perasan kan? We can absorb that degree attention. Dia tidur. That's among the best healing. Tak tidur. So you can free your mind, free your synapse, free for neuron. Lepas tu kita buat benda lain. Kan? Get inspiration. Diam, duduk saja, duduk. Kan? Diam itu ialah satu daripada benda. Bila kita qiyam mulai, kan, apa kita buat? Kita bangun malam qiyam mulai kan? Kita kita semayang. Lepas tu zikir. Lagi doa. Apa lagi kita buat? Duduk diam antaranya. Diam. Diam je, diam. Untuk guru ajar saya, untuk guru ni Aziz ajar ni. Antara diam. Duduk diam je, diam. Diam fikir tu, fikir dia. Bila diam, kita akan tengok siapa kita sebenarnya. Apa kita buat family kita, apa tanggungjawab kita. Kita diam. So diam itu adalah satu momen untuk kita inspirasi dan sebagainya. Betul tak? Diam. So sekarang apa berlaku sekarang? Bila ada masa kita kan sumbat dengan tadi tu. Sumbat dengan macam-macam benda kan. And we call healing. Lepas tu kita tak ada masa. Kita tak ada mood. Sebab apa? Kita hilang inspiration, hilang motivation. Sebab kita terlalu penat dan sumbat otak kita macam-macam benda. So you can continue this, but the progress is very challenging. Betul tak? Kalau kita nak buat semua benda ni, nak healing dengan tengok phone, sebagainya, kita nak buat benda-benda lain memang sangat-sangat tipis peluang kita. Kerana otak kita dah jam, dah penat, dah attention span kita turun, intelligence dah turun, sebagainya. Kan? So if you serious, this is. So that's why kata kan, ni small daily progress. Rabbi Sharma kata apa? Dia kata benda yang penting, the most important things must be done daily. Daily kata. Otherwise they will be vanish. Hilang. Kalau benda tu penting, kita kena buat tiap-tiap hari. Macam saya sekarang ni hantar benda, saya buat apa dia dah? Kena ulang kaji ACMAX. ACMAX tahu tak? ACMAX. Matematik tambahan. Tahu ACMAX. Tu antara benda yang saya kena buat sekarang ni. Because saya kesian dengan anak saya kan. Saya dulu best student ACMAX my sekolah saya. Best student. Betul? Kan? Jadi ACMAX saya best student. Tapi dah 30 tahun tinggal kan. Nak kamera dekat kelas pun tak boleh lah. Simple-simple boleh tak?
lupa dah kan. Function okey ingat, tapi bila calculus, trigonometry, mesti lupa dah kan. So saya kena belajar balik. So I give my time for maths ni 15 minit per day paling kurang. 5 minit satu hari. I have to block my time 15 minit per day. Biasanya saya lepas hour lah. Pagi boleh tak kacau kan. Balik kerja petang sekejap ataupun malam. I have to spend 15 minit. Block my time for that. This small block. Very small. Karena tadi saya kata block misalnya macam sikit kan. 1 jam, 2 jam. Tapi I cannot have 1 hour for the study MX. Tak boleh. I only have 15 minit saja. Kan? Lepas tu saya punya gym mana gym rumah saya. Bila nak masuk? Sekali masuk gym 1 jam normally. Kan ada buat a few itulah. Tapi kita buat 3 hari kan. Bila nak masuk? So I have to block my time and then make committed for that. So kita hidup penuh dengan apa perancangan-perancangan kita untuk blok masa. Kan? Kan? So barulah kita boleh ambil kan. Kalau yang ni kita healing, yang ni kita rehatkan, rest. Jadi healing yang betul. Buat healing yang betul. Kita apa tu? Tidur ke kan? Baca Quran ke. Kan? Okey, sebelum tu ya. Multitask ni bukan semuanya tak boleh tau. Saya seperti benda kan. Multitask bukan semua benda tak boleh. Ada benda yang kita boleh multitask dan kesan dia lebih baik daripada without multitask. Ada benda tu. Ada. Apa contoh dia? Contohnya ialah kita exercise sambil dengar apa tu? Lagu ke ataupun dengar motivation, dengar ceramah. Okey, tak efek, bagus. Dia akan exercise dapat kan, lepas tu dia dengar pun dapat. Tu benda bagus. Dia tak efek. Ataupun kita kalau belajar sambil dengar muzik yang latar tu, ikut kajiannya lah. Tapi saya tak ambil benda tu Mana kita sambil buat kerja ni kita dengar muzik yang bagi learning music, soft and then consistent music. Bukan lagu kalau lagu tak boleh. Kau pergi dulu. Apalah mati dah kau dapat sama aku. Kan tak boleh tu dia jadi divert juga. Tapi ini multitask yang ada benda boleh. Ada makan sambil tengok telefon boleh tak? Boleh tak boleh? Saya tak advise sebab saya pernah makan ada apa tu? Ada dawai kokot. Apa dia? Stapler dah dalam makanan. Jadi saya fikir kalau saya tengok movie masa tu, na'udzubillah lah aku kan. Tertelan. Nasib baik masa makan tu tak makan. Saya tak ada tengok phone, jadi saya pun makan. Kan? Tapi ada benda boleh. Ada benda boleh. And then you have to control yourself. Saya sebut ni secara general. And you study more and you understand more yourself. And then, tapi bagi saya, kita kena pisahkan. Kalau you serious to do things deeper, progressively, okay? Kita kena lebih mengurus masa kita bersama kekasih kita devices ni. Kan? Kan? Kalau beli phone mahal ni. Kan? Hutang pula tu dah mahal hutang lagi. Kan? Ada orang hutang lah kan? Ni bukan general tu tak? Ada orang kan dia beli apa kereta dia? Beli Porsche. Tapi phone hutang juga. Kan? Sebab apa? Businessman ni always like cash flow. Kan? Daripada dia spend duit banyak-banyak, baik dia ke baik spend sikit-sikit sebab dia nak rolling the cash. Ada macam tu kan? Okay, jadi kalau kita boleh sure kita akan small daily progress. Jadi walaupun kita ada masa sikit macam hujung ni kan, kita boleh buat sejam. Jadi maksudnya kita kalau dapat micro credential tu ataupun SIM tu kita kena buat juga daily. Paling kurang setengah jam, paling kurang 15 minit baru dia akan continue. Kalau kita tinggal akhirnya dia akan hilang daripada radar. Dah tahu kat mana dah. Kan? Walaupun slow tapi kita buat sikit kan. Yang sekarang dia kata kalau setengah jam tak boleh buat apa. Memanglah sebab minggu lepas tak buat. Minggu ni buka setengah jam memang tak boleh buat lah. Tapi kalau daily walaupun setengah jam kita akan progress. Sebab kita dah nampak dah benda tu kan. Sambung sikit lagi. Kan. Kan. Okay, siapa-siapa yang nak penjelasan lanjut kita boleh bincang lagi ataupun jumpa saya personal kan. Ingat tu saja. Soalan ya.
Strategi ni ni tak payahlah ni, banyak sangat dah kan. Yang tu kita akan bagi dah betul-betul lain dah betul-betul lain. Berapa jam? Jam berapa? Satu dah. 55. 55 sempat lagi. Ada Palah ada berita gembira. Dia ada berita gembira nak bagi tahu, so kita kena bagi peluang lah kat dia. Berita gembira.